Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan salam sejahtera. Okey, selamat tengah hari. Okey, kali ini kita akan sambung pula bahagian kedua untuk stack. So, sekarang ni saya nak tunjuk illustration bagaimana stack berlaku. Okey. Pertama sekali, kita baca statement di sini. Okay, a stack of strings. Ini adalah stack of string. Okay, ini adalah stack of string. So you boleh letak stack apa-apa lah. Okay, pertama sekali adalah push at gym. Kita tahu push digunakan untuk kita nak masukkan data. Kemudian pop gunanya untuk kita nak hapuskan data. So pertama sekali kita tengok push at gyms. Okay, so nilai push, nilai gym akan dimasukkan ke dalam stack. So gym ni adalah the oldest ataupun the first item yang kita masukkan ke dalam stack. Kemudian diikuti dengan push at jazz. So jazz akan dimasukkan ke dalam stack. Okay, so jazz akan menjadi item yang kedua. Push at jills. So jill akan dimasukkan ke dalam stack. Okay, so bermaksud kemasukan data akan berlaku di bahagian atas. Okay, di bahagian atas ataupun berlaku selepas item yang the newest, okay, yang kita masukkan ke dalam stack. Okay, kemudian push at genes. Okay, so kita masukkan genes ke dalam stack. Okay, so dia akan kemasukan data akan berlaku di bahagian atas ataupun top. Okay, kemudian add Joe, push add Joe. So Joe akan dimasukkan ke dalam stack. So kalau ikut di sini di bahagian C, Jim adalah the oldest item ataupun the first item yang kita masukkan ke dalam stack. Kemudian Joe ni adalah the newest ataupun the latest item yang kita masukkan di dalam stack. Pop, retrieve and remove Joe. Pop, retrieve and remove Joe. So kita tahu pop ni bermaksud kita nak hapuskan data. Kita nak hapus data yang terkini ataupun data yang the newest, okay, yang terdapat di dalam stack. So di dalam konteks ni, Joe ni adalah item yang paling last sekali ataupun the newest item yang kita masukkan ke dalam stack. So bila berlaku pop operation, okay, so sistem akan mengambil item yang paling atas ataupun yang the newest item. So bermaksud Joe ni akan di retrieve dan terus di remove. Sebab beza pop adalah apa maksud pop dengan pick. Pop ni dia akan retrieve dan remove item yang paling last sekali. Kalau pick, PEEK, dia hanya retrieve saja tanpa menghapuskan data tersebut. Okay, pop, retrieve and remove Joe. So di sini adalah kalau ikut di sini adalah yang senarai yang terkini. So bila operasi pop berlaku, so Joe akan dikeluarkan ataupun dihapuskan. Okay, kemudian setelah Joe dihapuskan, so Jane akan menjadi nilai yang the newest. Okay, nilai yang the newest ataupun the latest. Okay, kemudian kita pop sekali lagi, itu pop, retrieve and remove Jane. So bila Joe di remove, Jane akan jadi the newest ataupun the latest. Bila pop berlaku sekali lagi, okay, Jane akan dikeluarkan ataupun akan di remove. So sekarang ni last sekali setelah statement G dilakukan, so hanya ada 3 item saja yang berlaku ataupun yang terdapat di dalam stack. So Jill akan menjadi item yang paling last sekali yang dimasukkan ke dalam stack ataupun kita sebut sebagai the newest item yang terdapat di dalam stack. Okay. Kemudian implementing stack, we could use an array. Okay, saya lebih suka guna normal mode. Okay, we could use an array. Characteristically, an array has a limited size. So kita dah belajar array. Array dia kelemahannya adalah kita size yang telah ditentukan.
Okay, so bermaksud sebelum kita nak menggunakan array, kita kena declare dan create array. So kita akan menentukan size-nya. So that's why di sini dicakap, diberitahu bahawa array has a limited size. So such a stack would be bounded by the size, okay, of the array. Okay, contoh katakan saya buat stack. Okay, katakan saya buat int contoh 5. Okay, bukan, sorry, silap. Equal to int, katakan sebab stack equal to new int 5. Okay, bermaksud di sini adalah bilangan elemen ataupun data yang kita boleh simpan di dalam stack ataupun dalam array stack adalah 5 saja. Okay, 5 sahaja. So bermaksud stack array ni tak boleh menyimpan data lebih daripada 5. Itu adalah bounded by the size of array. Itu yang dimaksudkan dengan bounded by the size. Okay, kita hanya bergantung kepada size yang telah ditentukan. Okay, so kalau nak masuk data yang ke-6 dah tak boleh. Okay, so we could use a linked list. Ini adalah salah satu kaedah. Kalau kita tak nak gunakan array, kita boleh gunakan linked list. Okay, sebab array adalah static size. Bila dah ditentu size, tak boleh dah nak diubah. Okay, so that's why kita come out dengan satu lagi kaedah, iaitu linked list. Such a stack would in normal practice be unbounded or bounded only by the physical limit of the machine. Okay, we are working on. Ini bounded ni bermaksud bergantung kepada physical machine. Okay, be unbounded ini adalah berdasarkan kepada bilangan item yang kita nak masukkan ke dalam stack. So kita dah belajar linked list pada kuliah yang lepas. So data, penghapusan data dan kemasukan data boleh berlaku pada bila-bila masa. Okay, so tidak ada maksimum untuk linked list. Okay, so unbounded. So bermaksud linked list ni adalah berjenis dynamic. Okay, so kita boleh menambah data, okay, selagi mana yang kita kehendaki. Okay, stack uses array. Okay, the implementation of bounded stack. Okay, sebab bounded ni kita dah tentu dia punya, kita dah specify size-nya. Okay, is same as the implementation of array. So saya lebih suka menggunakan stack array. Okay, bila saya sebut stack array, bermaksud stack dengan menggunakan array. Okay, assume the declaration of array as below. Ini samalah seperti mana yang kita declare dengan menggunakan array. Therefore, stack 0 for the lowest item, that is bottom, paling the bottom, ataupun kita sebut sebagai the first item yang kita masukkan. So dia akan disimpan pada indeks kosong. Stack 7 for the top item. Ini adalah contoh, ini adalah indeks yang paling maksimum yang kita boleh simpan data di dalam stack arrays. Okay, memalangkan size-nya adalah 8. So kita tahu indeks bagi array adalah bermula dari kosong dan sehingga size ditolak dengan 1. 8 tolak 1 menjadi 7. So dari kosong sehingga 7. Okay, an integer variable top tells us which is the top element. So dalam konteks sini, top ni dia akan merujuk kepada indeks. So bermaksud contoh size array ni ataupun size stack array ni adalah 4. So 5 ni disimpan pada indeks kosong, 12 ni disimpan pada indeks 1. So top ni akan memegang ataupun akan menyimpan nilai indeks bagi item yang paling last sekali yang kita masukkan ke dalam stack. Maksudnya 12 ni adalah the newest item. Setakat ni, buat masa ini, 12 ni adalah the newest item. So ataupun the latest item yang kita masukkan ke dalam
stack. So 12 ni kalau ikut di sini dia disimpan pada indeks 1. So top akan memegang ataupun akan menyimpan nilai 1. So bila berlaku kemasukan data push 7, okay, push 7, kita masukkan data 7. So 12 bukan lagi menjadi the newest item, tetapi 7 akan menjadi the newest item. So 7 ni kalau ikut di sini, 7 ni akan disimpan pada indeks 012, pada indeks 2. So 2 akan disimpan pada top. So top sekarang akan menyimpan nilai indeks bagi item yang paling last sekali ataupun yang the newest item yang kita masukkan ke dalam stack. Okey. Kemudian apa berlaku bila kita pop? Pop bermaksud dia akan hilang, dia akan hapuskan ataupun dia akan remove 7. Bila remove 7 bermaksud 7 ini bukan lagi the newest item. So dia akan kembali kepada 12. So 12 akan menjadi the newest item. So bermaksud bila berlaku penghapusan ataupun remove, so top ni, nilai top akan berkurang 1 sebabnya adalah 7 ni telah di remove. So 12 ni akan menjadi the newest item. So 12 ni berada pada indeks 1. So top akan menjadi 1. So apa yang dimaksudkan di sini adalah top akan merujuk kepada, okay, top ni, counter top ni dia akan merujuk kepada indeks bagi item yang paling last sekali yang kita masukkan ke dalam item, ataupun yang dia akan merujuk kepada nilai indeks bagi the newest item. So 12 ni dah menjadi newest item selepas 7 dihapuskan. So top bermaksud di sini apabila berlaku kemasukan data, nilai top akan ditambah 1. Dan apabila berlaku penghapusan data, nilai top akan ditolak 1. So di sini contoh kita nak push top daripada indeks 1 dia akan menjadi 2. So bila kemudian kita hapuskan 7, so top, nilai top akan berkurang 1. So dia akan menjadi 1. Okey. Itu sahaja. So problem cannot hold more than 4 elements. Ini jikalau kita telah mengisytiharkan, kita telah declare size array ni adalah 4. So paling maksimum adalah 4. Lebih daripada 4 tidak boleh kita masukkan data. Okey, n integer variable top is assumed as counter. Ini yang saya sebutkan tadi. Okey. Counter top must be initialized with -1 for n empty stack. Okey. Ini jikalau keadaan apabila top ini ingin merujuk kepada indeks bagi the newest item ataupun bagi item yang paling last sekali yang kita masukkan ke dalam stack. So kalau begitu kita kena assign nilai negatif 1 kepada top. Okey, bermaksud empty stack. Okey, empty stack sebab tidak ada, sebab apa? Kenapa negatif 1? Sebab tidak ada nilai indeks bagi negatif 1. Sebab indeks akan bermula dari kosong. That's why dia letak negatif 1. Adding data, counter must be increased by 1. Okay, counter top akan bertambah 1. Okay, kemudian removing data, counter top akan berkurang 1. Okay, kita berhenti setakat ini dulu. Kita akan berjumpa di lain sesi. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari.